Selamat datang ke saluran kami. Bersedia untuk merasakan ketakutan yang tidak terbayangkan. Malam ini, kami akan membawa Anda menelusuri 5 kisah seram benar yang berlaku di bilik mayat di seluruh Malaysia. Kisah-kisah ini berdasarkan pengalaman nyata dan akan membuat bulu roma Anda meremang. Bilik mayat di Hospital Kota Raya terkenal dengan suasana seram dan dingin. Juru rawat dan dokter sering mendengar kisah-kisah seram yang berlaku di sana, tetapi tiada siapa yang benar-benar mempercayainya sehinggalah kejadian pada malam itu. Lisa, seorang juru rawat baru, ditugaskan untuk menjaga bilik mayat semasa waktu malam. Pada malam pertama, Lisa merasa tidak selesa tetapi berusaha untuk menumpukan perhatian pada tugasnya. Ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, Lisa terdengar jeritan yang sangat kuat dari dalam bilik mayat. Dia terkejut dan berlari ke arah bilik tersebut. Setibanya di bilik mayat, Lisa mendapati salah satu peti mayat terbuka. Tiada siapa di dalamnya, tetapi jeritan itu terus bergema. Lisa merasa ketakutan dan coba menutup peti mayat tersebut. Tetapi tangannya tiba-tiba terasa seperti dipegang oleh sesuatu yang dingin. Lisa segera berlari keluar dan memberitahu pengawal keselamatan. Mereka kembali ke bilik mayat bersama-sama tetapi tidak menemui apa-apa yang mencurigakan. Pengawal tersebut menenangkan Lisa dan memberitahunya bahwa bilik mayat ini memang terkenal dengan kejadian seram. Pada malam berikutnya, Lisa masih terasa trauma dengan kejadian malam sebelumnya, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya. Ketika dia sedang memeriksa rekod, jeritan itu kedengaran lagi. Kali ini, dia bertekad untuk menyelesaikan misteri ini. Dengan keberanian yang terkumpul, Lisa kembali ke bilik mayat dan mendapati bahwa jeritan itu datang dari peti yang sama. Dia membuka peti tersebut dengan perlahan dan mendapati ada tulisan kuno pada dinding dalam peti. Tulisan itu menceritakan tentang seorang wanita yang telah diseksa dan dikurung dalam peti tersebut beberapa dekad yang lalu. Rohnya tidak tenang dan masih menghantui bilik mayat itu. Mencari keadilan untuk kematiannya, Lisa menyadari bahwa dia perlu melakukan sesuatu untuk membebaskan roh wanita tersebut. Dengan bantuan seorang ustaz yang dulu pernah bekerja di hospital, mereka melakukan upacara pembebasan roh. Ketika upacara tersebut berlangsung, jeritan semakin kuat tetapi perlahan-lahan beransur hilang. Suasana di bilik mayat menjadi tenang dan damai. Sejak malam itu, tiada lagi jeritan kedengaran di bilik mayat. Lisa dapat menjalankan tugasnya dengan tenang. Pengalaman seram tersebut mengajarnya bahwa tidak semua perkara boleh dijelaskan dengan logik dan kadangkala bantuan dari alam gaib diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kisah jeritan dari bilik mayat itu terus menjadi legenda di Hospital Kota Raya, mengingatkan semua staf bahwa mereka perlu menghormati roh-roh yang tidak tenang. Bilik mayat di Hospital Seremban mempunyai kisah seramnya sendiri. Pak Hamid, seorang pekerja lama di hospital tersebut, sering mendengar bunyi-bunyi aneh dan melihat bayangan di bilik mayat. Namun, dia tidak pernah mengendahkannya sehinggalah satu malam yang mengubah segalanya. Pada malam itu, Pak Hamid ditugaskan untuk memindahkan mayat seorang wanita tua yang meninggal dunia akibat sakit tua. Dia meletakkan mayat tersebut di atas troli dan membawanya ke bilik mayat. Setibanya di sana, dia meletakkan mayat tersebut di salah satu peti dan memastikan semuanya dalam keadaan baik sebelum meninggalkan bilik tersebut. Keesokan paginya, Pak Hamid terkejut apabila mendapati mayat wanita tua tersebut tidak berada di tempat asalnya. Dia mencari di seluruh bilik mayat tetapi tidak menemui mayat tersebut. Ketika dia memanggil rakan sekerjanya untuk membantu, mereka akhirnya menemui mayat itu di peti yang berlainan. Rasa takut mula menyelubungi pikiran mereka, tetapi mereka coba untuk berpikiran logik dan memutuskan mungkin ada orang lain yang memindahkan mayat tersebut. Kejadian itu berulang beberapa kali.
Setiap kali Pak Hamid memindahkan mayat ke peti yang baru, ia akan kembali ke peti yang sama pada keesokan harinya. Pak Hamid merasa sangat terganggu. Dia coba mencari penjelasan logik tetapi tidak menemui sebarang jawaban. Setiap kali mayat tersebut dipindahkan, ia akan kembali ke peti yang sama. Pak Hamid memutuskan untuk menyiasat lebih lanjut. Dia mula mencari maklumat tentang wanita tua tersebut dan menemui bahwa dia adalah seorang nenek yang sangat penyayang tetapi meninggal dunia dengan rasa tidak puas hati karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada cucunya yang tinggal jauh. Pak Hamid merasa simpati dan berpikir mungkin roh wanita tua tersebut tidak tenang. Pak Hamid berkongsi penemuannya dengan rekan sekerjanya, dan mereka memutuskan untuk mengadakan upacara kecil untuk menenangkan roh wanita tua tersebut. Mereka membaca doa agar roh wanita tersebut tenang dan dapat beristirahat dengan aman. Selepas upacara tersebut, kejadian aneh berhenti berlaku. Mayat wanita tua tersebut tetap berada di peti yang sama dan tidak lagi berpindah. Pak Hamid merasa lega dan percaya bahwa roh wanita tua tersebut akhirnya tenang. Pengalaman ini memberi pengajaran kepada Pak Hamid bahwa kadangkala terdapat kuasa yang tidak dapat dijelaskan dengan logik dan bahwa menghormati roh-roh yang telah pergi adalah penting. Kisah mayat yang berpindah ini menjadi cerita seram yang dikongsi oleh staf hospital kepada pekerja baru, mengingatkan mereka tentang keajaiban dan misteri yang boleh berlaku di bilik mayat. Pak Hamid kini lebih berhati-hati dan sentiasa memastikan setiap mayat dihormati dan dijaga dengan baik. Bilik mayat di Hospital Melaka terkenal dengan suasana yang seram dan dingin. Dokter dan juru rawat sering mendengar bunyi-bunyi aneh pada waktu malam. Dr. Ahmad, seorang dokter muda, ditugaskan untuk menjaga bilik mayat semasa waktu malam sebagai sebahagian daripada latihan perubatannya. Pada malam pertama, Dr. Ahmad merasa agak takut tetapi berusaha untuk menumpukan perhatian pada tugasnya. Ketika dia sedang menyemak rekod pesakit, dia terdengar bunyi tapak kaki dari arah bilik mayat. Perasaannya bercampur baur antara ingin tahu dan takut, tetapi dia memutuskan untuk menyiasat. Dokter Ahmad berjalan ke arah bilik mayat dan melihat bayangan seseorang bergerak di dalam bilik tersebut. Dengan berani, dia membuka pintu dan mendapati bilik itu kosong. Namun, perasaannya tidak tenang karena dia tahu dia melihat sesuatu yang bergerak di dalam bilik itu. Kejadian itu berulang beberapa malam berturut-turut. Setiap kali Dr. Ahmad berjaga malam, dia akan melihat bayangan tersebut. Bayangan itu seolah-olah memerhatikannya dan kemudian hilang. Dr. Ahmad mula merasa terganggu dan memutuskan untuk berkongsi pengalamannya dengan rekan sekerjanya. Rakan-rakan sekerja Dr. Ahmad memberitahunya bahwa bilik mayat itu memang terkenal dengan kejadian aneh. Mereka mencadangkan supaya Dr. Ahmad membawa seorang dukun untuk memeriksa bilik tersebut. Dr. Ahmad yang pada mulanya skeptikal, akhirnya bersetuju karena dia ingin menyelesaikan misteri ini. Dukun yang dibawa oleh Dr. Ahmad segera merasakan ada kehadiran roh di bilik mayat tersebut. Menurutnya, roh tersebut adalah milik seorang pesakit yang meninggal dunia dengan penuh dendam karena merasakan tidak mendapat layanan yang adil semasa hidupnya. Roh itu terus berada di bilik mayat karena tidak tenang. Dukun tersebut mencadangkan agar mereka mengadakan upacara pembebasan roh. Dengan persetujuan pihak hospital, mereka mengadakan upacara di bilik mayat tersebut. Dukun membaca mantera dan meminta agar roh tersebut pergi dengan tenang. Bayangan yang sering dilihat oleh Dr. Ahmad muncul sekali lagi, tetapi kali ini lebih jelas. Bayangan itu berdiri seketika sebelum menghilang. Selepas upacara tersebut, kejadian aneh berhenti berlaku. Dr. Ahmad tidak lagi melihat bayangan di bilik mayat. Dia dapat menjalankan tugasnya dengan tenang. Pengalaman ini memberi pengajaran kepada Dr. Ahmad bahwa tidak semua perkara boleh dijelaskan dengan logik dan kadangkala bantuan dari alam gaib diperlukan untuk menyelesaikan masalah.
Kisah bayangan di bilik mayat itu terus menghantui pikiran Dr. Ahmad dan menjadi cerita seram yang dikongsi oleh staf hospital kepada dokter-dokter baru. Pengalaman ini membuatkan Dr. Ahmad lebih menghargai dan menghormati roh-roh yang telah pergi. Kisah ini menggambarkan betapa kuatnya kuasa roh yang tidak tenang dan bagaimana keberanian serta keikhlasan hati boleh membantu membebaskan mereka dari penderitaan. Dr. Ahmad kini dikenali sebagai dokter yang pernah berhadapan dengan misteri bilik mayat dan berjaya menyelesaikannya. Penjanelan, Hospital Besar Kuala Lumpur terkenal dengan reputasinya sebagai salah satu hospital terbesar di Malaysia. Namun, bilik mayatnya juga tidak kurang terkenal dengan cerita-cerita seram yang menyelubunginya. Salah satu cerita yang paling menakutkan ialah tentang suara tangisan yang sering didengar pada waktu malam. Siti, seorang juru rawat senior, pernah mengalami kejadian ini dan ia mengubah hidupnya selamanya. Siti ditugaskan untuk menjaga bilik mayat selama seminggu semasa juru rawat yang lain bercuti. Pada malam pertama, semuanya kelihatan normal. Siti menghabiskan malam itu dengan menyemak rekod pesakit dan memastikan bilik mayat dalam keadaan teratur. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Siti mula mendengar bunyi tangisan halus yang datang dari arah bilik mayat. Siti memberanikan diri untuk pergi ke bilik mayat dan memeriksa keadaan di sana. Dia berjalan perlahan-lahan, coba mencari punca bunyi tangisan itu. Setibanya di bilik mayat, dia mendapati bilik itu kosong. Tangisan itu kedengaran semakin kuat, seolah-olah datang dari salah satu peti mayat. Siti merasa takut tetapi tetap berusaha untuk mencari sumber suara tersebut. Penemuan yang mengusik jiwa. Setelah beberapa menit mencari, Siti mendapati tangisan itu datang dari peti mayat seorang kanak-kanak yang baru saja meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Siti merasa sangat sedih dan takut pada masa yang sama. Dia membuka peti tersebut dan melihat wajah kanak-kanak itu yang kelihatan tenang. Tetapi suara tangisan itu masih kedengaran. Siti segera berlari keluar dan memberitahu rakan sekerjanya tentang kejadian tersebut. Rakan-rakannya terkejut tetapi tidak berani untuk pergi ke bilik mayat pada waktu malam. Mereka mencadangkan agar Siti memanggil seorang ustaz untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dengan bantuan seorang ustaz, Siti dan rakan-rakannya mengadakan upacara pembebasan roh di bilik mayat. Ustaz tersebut memberitahu bahwa roh kanak-kanak tersebut tidak tenang karena dia meninggal dunia dengan rasa ketakutan dan kesedihan. Ustaz itu membaca doa dan meminta agar roh kanak-kanak tersebut pergi dengan tenang. Selepas upacara tersebut, tangisan itu berhenti. Siti merasakan bilik mayat menjadi lebih tenang dan damai. Dia merasa lega karena roh kanak-kanak tersebut akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Pengalaman ini membuatkan Siti lebih menghargai kehidupan dan menghormati roh-roh yang telah pergi. Kisah suara tangisan di bilik mayat ini menjadi legenda di Hospital Besar Kuala Lumpur. Siti kini dikenali sebagai juru rawat yang pernah berhadapan dengan kejadian seram tersebut dan berjaya menyelesaikannya dengan keberanian dan keikhlasan hati. Pengalaman ini mengajarnya bahwa tidak semua perkara boleh dijelaskan dengan logik dan kadangkala bantuan dari alam gaib diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kisah ini menggambarkan betapa kuatnya kuasa roh yang tidak tenang dan bagaimana keberanian serta keikhlasan hati boleh membantu membebaskan mereka dari penderitaan. Siti kini dikenali sebagai juru rawat yang pernah berhadapan dengan misteri bilik mayat dan berjaya menyelesaikannya. Hospital Bandaraya Johor Bahru adalah sebuah hospital yang sibuk dengan ramai pesakit dan kaki tangan perubatan. Namun, di sebalik kesibukan tersebut, terdapat kisah-kisah seram yang menyelubungi bilik mayat hospital tersebut. Salah satu kisah yang paling menakutkan ialah tentang gangguan misteri yang sering berlaku pada waktu malam. Encik Rahim, seorang pembantu perubatan, pernah mengalami kejadian ini dan ia meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidupnya.
Encik Rahim ditugaskan untuk menjaga bilik mayat selama seminggu karena kekurangan kaki tangan. Pada malam pertama, semuanya kelihatan normal. Encik Rahim menghabiskan malam itu dengan memeriksa rekod pesakit dan memastikan bilik mayat dalam keadaan teratur. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 1 pagi, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak kena. Suasana bilik mayat tiba-tiba menjadi sangat dingin dan dia mendengar bunyi yang aneh. Encik Rahim terdengar bunyi ketukan perlahan dari salah satu peti mayat. Dia memberanikan diri untuk pergi ke peti tersebut dan memeriksanya. Ketika dia membuka peti tersebut, tiada apa-apa yang mencurigakan. Tetapi bunyi ketukan itu berhenti sebaik sahaja peti tersebut dibuka. Encik Rahim merasa lega seketika, tetapi perasaannya tidak tenang. Keesokan paginya, Encik Rahim memberitahu rekan sekerjanya tentang kejadian malam itu. Tetapi mereka hanya mentertawakannya dan menganggap ia hanya hayalan. Namun, pada malam kedua, bunyi ketukan itu kedengaran lagi. Kali ini, Encik Rahim mendengar bunyi derapan kaki dan melihat bayangan seseorang di sudut bilik mayat. Dia coba mengejar bayangan itu tetapi ia hilang begitu sahaja. Encik Rahim merasa semakin takut dan terganggu dengan kejadian aneh tersebut. Dia memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun yang terkenal di kampungnya. Dukun tersebut bersetuju untuk datang ke hospital dan memeriksa bilik mayat. Setibanya di sana, dukun itu merasakan kehadiran roh yang tidak tenang. Dukun tersebut memberitahu Encik Rahim bahwa terdapat roh seorang lelaki yang meninggal dunia dengan penuh dendam karena merasakan tidak mendapat keadilan semasa hidupnya. Dukun itu mencadangkan agar mereka mengadakan upacara pembebasan roh. Dengan persetujuan pihak hospital, mereka mengadakan upacara di bilik mayat tersebut. Dukun membaca mantera dan meminta agar roh tersebut pergi dengan tenang. Ketika upacara berlangsung, bunyi ketukan dan derapan kaki semakin kuat. Suasana menjadi sangat tegang dan semua orang merasa takut. Namun, dukun itu tetap tenang dan terus membaca mantera. Bayangan lelaki tersebut muncul sekali lagi, tetapi kali ini lebih jelas. Bayangan itu berdiri seketika sebelum menghilang perlahan-lahan. Selepas upacara tersebut, gangguan aneh di bilik mayat berhenti berlaku. Encik Rahim dan rakan-rakannya merasa lega dan bersyukur karena roh lelaki tersebut akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Pengalaman ini memberi pengajaran kepada Encik Rahim bahwa tidak semua perkara boleh dijelaskan dengan logik dan kadangkala bantuan dari alam gaib diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kisah gangguan di bilik mayat ini menjadi legenda di Hospital Bandaraya Johor Bahru. Encik Rahim kini dikenali sebagai pembantu perubatan yang berani dan berjaya menyelesaikan misteri bilik mayat tersebut. Pengalaman ini membuatkan Encik Rahim lebih menghargai dan menghormati roh-roh yang telah pergi. Kisah ini menggambarkan betapa kuatnya kuasa roh yang tidak tenang dan bagaimana keberanian serta keikhlasan hati boleh membantu membebaskan mereka dari penderitaan. Encik Rahim kini dikenali sebagai pembantu perubatan yang pernah berhadapan dengan misteri bilik mayat dan berjaya menyelesaikannya.